Halo, salam sejahtera. Oke, sebelum kita akan mulakan kelas seperti biasa, boleh dapat dengar suara dan skrin boleh dapat nampak. Boleh, cikgu. Oke, so kita akan teruskan. Tapi sebelum dulu kita akan ambil masa sikit lah untuk yang tentang minggu lepas. Okay, minggu lepas tu kita tak dapat buat kelas sebab ya saya ada apa tu? Saya ada sambungan dengan perkara lain lah sebenarnya. Dan sebenarnya kita ada buat kelas, cumanya saya apungkan senarai topik yang boleh buat ataupun boleh kita ulang kaji lah untuk peperiksaan pada akan datang. Dan actually topik-topik itu dipilih berdasarkan daripada um, analisis peperiksaan sebelum-sebelumnya. Okay, jadi di mana ia sering ditanyakan, tapi kalau mengikut daripada cikgu masing-masing boleh boleh diambil lah. Sebab kalau daripada saya uh, apa senarai topik itu adalah berdasarkan daripada peperiksaan yang sebelum-sebelum inilah. Cumanya macam biasa kita jangan terlalu berharap sangatlah ataupun jangan terlalu bergantung pada sport-sport yang ada. Lebih baik kalau kita kita study semualah supaya lagi kita boleh buat persediaan kerana peperiksaan ni dia plot twist tau. Jadi kita tak jangkakan sekiranya ada mana-mana yang akan ditanyakan lah begitu. Tapi kalau untuk daripada saya jadikan itu adalah sebagai panduan dan awak boleh gunakanlah apa yang saya dah berikan untuk membuat ulang kaji. Sedangkan ada kiranya macam ada beberapa minggu saja lagi lah kan sebelum kita bermula peperiksaan akan datang. Okey, jadi untuk hari ini kita akan melakukan ulang kaji semula. Okey, jadi kita buat secara randomizer lah. Sebenarnya selepas ini kita akan mula buat set bedah soalan. Okey, set bedah soalan. Saya ada keluarkan 4 set soalan. Jadi kita akan buat nanti selepas kelas ni lah. Dan disebabkan tu mulai daripada hari ini saya memilih hari Jumaat untuk kita buat ulang kaji kerana kalau kita nak buat di hujung minggu kan apatah lagi hari Ahad, okay, memang dia akan bertembung dengan satu kelas lagi saya lah sebenarnya iaitu pengajian am. Okay, jadi untuk hari ini kita akan buat sedikit ulang kaji sajalah daripada apa yang kita telah belajar sebelum ni. Okay, even dah belajar ataupun cikgu dah ajar kan, kita anggap je lah yang kita buat pengujian semula lah terhadap pengetahuan kita lah apa yang telah dipelajari supaya kita dapat memperkukuhkan lagi dari segi ingatan konsep dan juga elemen-elemen sastra yang melibatkan dalam karya yang kita belajar pada hari ini. Okey, baik. Jadi untuk hari ini kita akan pergi kepada ataupun kita menumpukan pada topik cerita binatang ataupun cerita haiwan. Okey. Jadi boleh rujuk dalam buku Permata Sastra Melayu. Okey, dalam Permata Sastra Melayu, okay, apa tajuk yang kita akan belajar? Okey, itu kita akan mempelajari tentang Hikayat Pelanduk Jenaka. Okey, wataknya di mana watak utama dia adalah Tuan Syekh Alam di Rimba. Okey, yang itu mungkin kita dah tahu lah kan. Tapi Nisa, awak dah belajar tentang cerita ni dalam masa waktu kelas ataupun baru mula? Yang ni yang pelanduk jenaka tu Cerita Pelanduk Jenaka. Yang pasal raksasa tu ke? Melawan Hikayat Pelanduk Jenaka melawan raksasa. Ada Dah. uh,
Okey, so kita buat ulang kaji semula lah, supaya kita boleh mana yang part yang kita tak faham tu kita boleh perbaiki semula lah, dari segi konsep. Okey, cerita binatang. Okey, kita ingin tahu dulu apa yang dimaksudkan dengan cerita binatang. Okey, cerita binatang adalah dimaksudkan sebagai kumpulan cerita-cerita yang menjadikan binatang sebagai watak-wataknya. Okey, jadi maksudnya di sini adalah dalam satu himpunan cerita tu kita menjadikan haiwan atau binatang itu sebagai watak lah. Tidak kisahlah sama ada watak utama ke watak sampingan, antagonis dan sebagainya. Cuma sebab cerita ni keseluruhannya dia melibatkan haiwan-haiwan atau binatang-binatang sahaja. Sama jugalah untuk karya-karya yang lain kan kita jadikan watak tu adalah manusia kan, sebab selalunya itu watak manusia kan. Tapi untuk kalau tradisional ini, mana kan ia adalah cerita tradisional, jadi dia menumpukan cerita binatang ini yang menjadikan semua watak-watak pada utama ataupun watak sampingan tu adalah binatang lah ataupun haiwan. Okay. Kadang kala terdapat juga watak manusia yang diselitkan. Okey, maksudnya di sini adalah watak manusia dia memang akan ada, cumanya bukan dijadikan sebagai watak utama. Sebab kita masih lagi melihat ataupun memenuhi dari segi konsep asal dia lah, cerita binatang. Jadi maksudnya dia mesti watak utama dia mesti binatang. Okay? Kita boleh memasukkan elemen watak manusia itu ke dalam cerita, tetapi kita jangan menonjolkan lah. Kita jangan menonjolkan watak manusia tersebut itu berada ke hadapan. Itu maksudnya dijadikan sebagai watak utama. Ada juga dalam cerita moden tu di mana watak manusia dengan watak haiwan dia sama-sama menjadi watak utama. Tapi yang ditonjolkan lebih utama di sini adalah watak binatang lah ataupun watak haiwan daripada watak manusia. Kerana apa? Kerana dari segi nama konsep tersebut tu sudah diceritakan sendiri, iaitu cerita binatang. Okay. Jadi kalau dalam pendahuluan kita tulis je dua ayat ni. Okey. Jadi kalau dalam pendahuluan tu mesti kita nak dahulukanlah cerita kita mulakan dari segi konsep. Okey, contohnya kan kalau kita nak soalan dia adalah diminta kita untuk jelaskan persoalan yang terdapat dalam prosa tradisional hikayat pelanduk jenaka melawan raksasa kan. Melawan raksasa. Okey, contohlah dia akan bagi kita soalan macam ni lah kan, dalam bentuk esei. Jadi dalam pendahuluan kita boleh mulakan dari segi konsep cerita binatang. Kemudian kita letakkan sinopsis cerita itu dan kemudian senaraikan isi-isi penting tanpa menghuraikan. Kerana perbincangan setiap isi tersebut di mana yang kita kena meletakkan isi huraian, pro dan kontra, kesimpulan kecil, contoh dan kesimpulan kecil kita akan letakkan di setiap perenggan-perenggan isi, tapi bukan berada di bahagian pendahuluan. Okey, jadi kita boleh gunakan dua ayat inilah untuk dimasukkan dalam pendahuluan. Okey, seterusnya kita akan lihat ciri-ciri cerita binatang tersebut. Okey, jadi dia ada 5. Okey. Ciri-ciri ini kebiasaannya yang berdasarkan daripada cerita-cerita yang pernah dibaca sebelum-sebelum ini. Okey, dan ciri-ciri ini juga dia adalah berkaitan dengan persekitaran ataupun environment haiwan-haiwan tersebutlah. Jadi maksudnya di sini kan bila kita nak tulis ataupun kita nak mengarang cerita yang melibatkan haiwan-haiwan, kita mesti tahu dari segi kitaran hidup mereka, persekitaran mereka itu. Dan kemudian kita gubahkan dia mengikut kreativiti kita masing-masing lah. Tapi yang paling penting di sini adalah dari segi
logik dalam penulisan tersebut. Kerana walaupun ia melibatkan cerita-cerita binatang secara keseluruhannya, tetapi dari segi keupayaan mereka memang tidak dapat menandingi kemampuan manusia lah. Maksud dia itu tidak mungkin kalau kita nak jadikan haiwan itu dia boleh macam melakukan aktiviti-aktiviti normal manusia lah. Faham juga kan? Memang tidak boleh lah begitu. Tapi ia boleh jadi juga untuk ditampilkan dengan keadaan begitu. Dia bergantung juga sebenarnya daripada keseluruhan cerita yang dikarang lah. Walaupun dia adalah cerita itu adalah cerita yang kita boleh kata itu adalah satu imajinasi yang tinggi, tapi dari segi logiknya juga perlu kena ada lah. Kerana dalam penulisan ataupun karangan cerita itu, yang yang perlu ditekankan di sini adalah dari segi penyampaian, pengajaran dan penerapan nilai-nilai kepada para pembaca, apatah lagi kepada pelajar-pelajar. Okey, jadi kita sambung semula. Okey, ciri-ciri cerita binatang dia ada 5. Yang pertama adalah dari segi bentuk. Okey, dia boleh jadi soalan ni boleh ditanyakan. Dia akan tanyakan, okey, dia boleh ditanyakan, huraikan ciri-ciri cerita binatang, okey, berdasarkan prosa tradisional, hikayat pelanduk, jenaka melawan raksasa. 25 markah. Jadi, kita boleh gunakan segala poin-poin kita 5 ni lah. Sebab dalam pemberengganan isi dia mesti cukup 5 kan? Jadi kena sediakan 5. So, dah pun disediakan. Cuma yang kita perlukan di sini adalah dari segi contoh yang boleh dikaitkan dengan ataupun dikaitkan daripada proses tradisional tersebut dalam perbincangan yang ingin diketengahkan. Okey, antara ciri-ciri binatang, ciri-ciri cerita binatang adalah yang pertama dari segi bentuk, dia adalah berbentuk prosa. Okey, dia boleh juga dia terdiri daripada bentuk naratif. Naratif tu maksudnya penceritaan secara langsung. Okey. Penggunaan ayat-ayat yang panjang. Okey, dalam cerita memang ataupun akan karang secara lebih detail lah. Jadi bila kalau diterangkan secara lebih detail, maksud dia penggunaan ayat itu adalah panjang-panjang. Okey, dia bukan karangan fakta lah. Ada bukan karangan fakta yang hanya tulis pendek, ayat pendek 2-3. Tapi kalau cerita binatang ni memandangkan dia adalah cerita dan kena mengarang dengan jelas lah. Itu maksud dia penggunaan ayat yang panjang. Okey, terdapat unsur humor, wit ataupun lucu. Okey, jadi keseluruhan dia menekankan bahawa cerita binatang ini dan menekankan satu adalah dari segi pengajaran yang kita boleh dapat pembaca, dan kedua adalah dari segi unsur-unsur lawak jenaka lah. Unsur-unsur lawak jenaka. Okey, yang kedua adalah dari segi fungsi cerita. Okey, ada 5 fungsi, iaitu yang pertama adalah dapat memberikan pengajaran ataupun didaktik. Okey, didaktik tu kalau tak faham didaktik tu dia sama maksud dengan pengajaran. Okey. Dalam cerita binatang semua mempunyai pengajaran dan pelajaran masing-masing. Okey. Jadi di samping kita terhibur dengan watak-watak yang ditonjolkan oleh pengarang itu, okey, kita juga diberi pendedahan ataupun kita telah diajarkan melalui cerita pengajaran-pengajaran atau didaktik yang diterapkan oleh si pengarang tersebut. Okey. Kedua, dapat memberikan sebagai bahan hiburan. Ketiga adalah sebagai alat komunikasi. Keempat, memberi gambaran atau world view. Dan kelima adalah sebagai alat kritikan sosial dalam menerangkan ataupun menampilkan satu-satu situasi yang berlaku di masa kini lah. Okey, seterusnya yang ketiga adalah dari segi
pemilihan watak. Okey, pemilihan watak berdasarkan daripada hikayat prosa tradisional tersebut, kita boleh dapat menyenaraikan watak-watak yang ada dalam prosa tersebut. Tapi untuk secara umum, ciri-ciri binatang ini, semua watak dia boleh jadikan dia sebagai watak utama. Tetapi untuk menerapkan sifat-sifat atau perwatakan untuk untuk yang baru tu ataupun yang haiwan-haiwan yang tidak biasa menjadi watak utama tu kan, dia mesti kena banyak diterapkan lah. Barulah ia boleh dapat disampaikan dengan jelas begitu. Okey, berdasarkan daripada hikayat prosa tradisional, okey, watak utama adalah watak pelanduk. Okey, dia walaupun dia kecil tapi dia seorang yang bijak dalam membuat perancangan. Okey, antara dalam kita fokus ketiga untuk cerita Hikayat Pelanduk Jelak. Okey, watak yang ditunjukkan dalam cerita tersebut adalah yang pertama, pelanduk ni dia boleh berfikir dan bercakap seperti manusia. Okey, apa lagi satu binatang yang dia mempunyai sifat yang sama seperti pelanduk? Jawapannya adalah sang kancil. Okey, sebab sang kancil dia terkenal dengan ikon haiwan yang sangat bijak, sangat yang pandai bertutur atau pandai bercakap, sama saja seperti Okey, kita sambung semula. Okey, sorry. Dia boleh dia sama seperti manusia lah. Kelebihannya yang ada pada manusia itu diterapkan dalam watak binatang. Okey, bijak menyelesaikan masalah. Okey, biarpun mempunyai fizikan yang kecil tapi boleh mengalahkan musuh yang lebih besar serta menjadi pemimpin atau ketua bagi penghuni rimba. Okey, dari segi tema, berdasarkan daripada prosa tradisional tersebut, okey, menceritakan tentang binatang kecil dapat mengalahkan musuh yang lebih besar dan dengan menggunakan akal fikiran atau kebijaksanaan. Okey, jadi ingat ataupun kita alert, mungkin soalan ni dia akan keluar. Okey, even dia belum ada lagi tapi mungkin untuk tahun ini boleh jadi ditanyakan. Okey, fungsi cerita binatang. Okey, fungsi cerita binatang, okey, dia ada 5. Pertama adalah sebagai alat hiburan. Yang kedua, alat pengajaran dan pendidikan ataupun didaktik. Ketiga adalah alat kritikan sosial. Keempat, alat kepuasan estetik dan kelima, alat dokumen budaya atau alat proyeksi. Okey. Jadi untuk yang macam Liza, so Liza ni dia akan belajar karya baru kan. Jadi kita tengok satu video yang menceritakan tentang Hikayat Pelanduk Jenaka, tapi disebabkan slide ini ada problem sikit, so kita kena stop presentkan dahulu dan saya akan presentkan video lah dekat dalam menggunakan font saya. So kita akan tonton video Hikayat Pelanduk Jenaka bersama-sama, mana itu adalah karya yang kita belajarkan, terutama untuk macam Liza lah. Ya, so kita akan cari video yang mana yang okey. Kita akan tonton sama-sama. Mempersembahkan Hikayat Pelanduk Jenaka, Syekh Alam berlawan dengan raksasa.
Sungai Tinam merupakan sungai yang cukup cantik. Orang boleh dengar, Di boleh samping dengar tak? sungainya yang jernih Video ni boleh dengar tak? Cuba respon dahulu. Saya ulang dan balik. indah, di sinilah tempat di mana haiwan mendapatkan ikan. Boleh cikgu. Pada suatu hari, Syekh Alam di rimba Kita telah boleh. Okey, so kita ulang balik. So ini adalah gambaran tentang syeket pelanduk jenaka. Jadi Liza kena kena tengok yang ni lah sebab Liza baru belajar kan karya ni. Okey, jadi so selepas ni kita akan kita akan sambung semula. Dan kita nak dapatkan dari segi gambaran lah secara visual bahawa Hikayat Pelanduk Jenaka ni ceritanya tentang apa. mempersembahkan hikayat pelanduk jenaka Syekh Alam berlawan dengan raksasa. Sungai Tinam merupakan sungai yang cukup cantik. Di samping sungainya yang jernih dan indah, di sinilah tempat di mana haiwan mendapatkan ikan. Pada suatu hari, Syekh Alam di rimba telah memanggil kesemua masyarakat rimba untuk memberitahu sesuatu. Syekh Alam di rimba telah bertitah bahawa ada sesuatu bahaya akan menimpa masyarakat binatang yang tinggal di hutan. Kita merasakan sesuatu yang buruk akan berlaku di rimba kita. Setelah penduduk rimba menangkap ikan, beruang telah menjaga ikan-ikan tersebut daripada raksasa yang dikabarkan. Akan tetapi, raksasa datang ke Sungai Tinam secara tiba-tiba. Beruang ketakutan dan dia terus berlari meninggalkan ikan-ikan tersebut. Di mana ikan-ikan tu beruang? Hampir saja aku dimakan raksasa itu tadi. Habis ikan-ikan kita telah dicuri. Kalau begitu, biar aku yang menjaga ikan itu kerana aku sahaja yang boleh diharapkan. Baiklah, jika begitu, biar engkau sahajalah yang menjaga ikan-ikan itu, Seladang. Keesokan harinya, Seladang pun pergi ke Sungai Tinam untuk menjaga ikan-ikan tersebut. Tiba-tiba, raksasa pun muncul untuk mencuri bekalan makanan mereka. Keesokan harinya, badak pula yang menjaga ikan-ikan tersebut di Sungai Tinam. Tiba-tiba, raksasa muncul lagi di Sungai Tinam. Lalu, badak lari lintang pukang untuk menyelamatkan diri. Kerana terlalu takut, badak pun lari sekuat hati sehingga badannya luka kerana tercangkuk onak dan duri. Badak pula telah menipu rakan-rakannya dengan mengatakan dirinya cedera kerana berlawan dengan raksasa demi mendapatkan perhatian. Kemudian, masyarakat binatang berbincang untuk mengalahkan raksasa itu. Mereka kemudiannya bersetuju untuk meminta pertolongan daripada pelanduk jenaka Tuan Syekh Alam di rimba. Kalau begitu, bagi beta 7 hari untuk menyelesaikan masalah ini. Setelah genap tempoh 7 hari, pelanduk jenaka telah mengajak masyarakat binatang menangkap ikan sebanyak yang boleh demi menarik perhatian raksasa. Pelanduk jenaka pula membuat simpai yang diperbuat daripada rotan. Simpai ini digunakan untuk mengalahkan raksasa. Pelanduk jenaka telah mengarahkan rakan-rakan binatang supaya menyembunyikan diri. Pelanduk jenaka pun membuat helah dan menipu raksasa menggunakan simpai tersebut. Wahai sang raksasa, kau tidak mahu memakai simpai ini? Simpai ini dapat menghilangkan sakit-sakit badan. Raksasa pun bersetuju untuk menggunakan simpai itu. Akhirnya, raksasa pun terpedaya dengan tipu helah pelanduk jenaka dan terperangkap dengan simpai yang dipasangnya. Raksasa itu pun terguling ke tanah. Oleh itu, pelanduk pun mengambil kesempatan untuk mencakar mata raksasa sehingga buta. Jeritan berkenaan telah menyebabkan seluruh masyarakat rimba terkejut kerana jeritan raksasa itu sangat kuat. Akhirnya, raksasa pun telah dapat dikalahkan oleh pelanduk jenaka disebabkan kebijaksanaan beliau. Maka, seluruh masyarakat rimba telah hidup dengan aman dan dapat bermain-main di Sungai Tinam tanpa ada gangguan daripada raksasa. Get the top restaurants in town delivered straight to your door. Download the Foodpanda app and order food you love.
Hikayat Pelanduk Jenaka, Syekh Alam berlawan raksasa. Okey, dah habis Sungai cakap. Tinam merupakan sebuah sungai yang Alright. sungguh cantik. Di samping sungainya yang jernih dan indah, di sinilah tempat Itulah cerita dia. Okey, Hikayat Pelanduk Jenaka. So, kita berbalik semula kepada tadi. So, saya akan stopkan present video ni. Okey. So, sebentar tu kita stopkan dulu. Jadi nanti saya akan sharekan link video ni dan jadikan dia sebagai panduan ulang kaji ya. Especially Liza lah. Okey. Okey, tadi secara ringkas ni lah kan. Okay, kita cerita ni dia berkenaan tentang kebijaksanaan bagaimana pelanduk sebagai watak utama yang menjadikan dirinya sebagai seorang sebagai seorang pemimpin mampu menyelesaikan masalah penduduk penduduk kampung atau penduduk di rimba, kerana latar tempat ataupun di mana peristiwa itu berlaku di sebuah hutan rimba yang menjadi tempat mereka lah. Okey. So, ini adalah sinopsis. Kita ulang kaji semula lah tentang sinopsis dalam cerita ini. Okey. Okey, cerita ni dia bermula dengan menceritakan ataupun pengarang dia menceritakan tentang siapakah watak pelanduk tersebut. Okey, jadi watak itu diberikan nama sebagai Tuan Syekh Alam di Rimba. Kerana dia adalah seorang ketua, dia adalah seorang pemimpin yang bertanggungjawab menjaga keselamatan, kebajikan penduduk-penduduk rimba lah di sebuah hutan rimba. Okey. Permulaannya, Tuan Syekh Alam di Rimba atau pelanduk, dia bertitah bahawa akan ada satu bahaya yang akan menimpa masyarakat berbinatang yang tinggal di hutan. Okey, jadi bahaya apa yang dimaksudkan tersebut sebenarnya ia adalah mengenai dia ingin memberitahu bahawa mereka perlu bersedia untuk menghadapi apa-apa, tapi pada pada satu saat yang di mana mereka merasakan itu semakin menghampiri, akan ada berlakunya orang kata itu bahayalah yang akan menanti. Cumanya bahaya itu apa itu yang tidak pastilah. Jadi mereka harus membuat persediaan, okey, dengan masyarakat binatang tersebut pergi ke Sungai Tinam untuk menangkap ikan yang banyak di sana. Okey, kenapa mereka menangkap ikan tersebut? Okey, kerana itu adalah persediaan makanan lain yang perlu dibuat. Andai kata jika berlakunya bahaya di berdekatan dengan sumber, mereka mencari makanan setiap harilah. Jadi mereka atas arahan daripada Tuan Syekh ataupun titah daripada Tuan Syekh, maka mereka menangkap ikan sebanyak yang mungkin untuk persediaan bekalan makanan mereka. Namun di sungai kena ada seorang raksasa yang menjadi penunggu tempat itu. Okay, raksasa tu dia adalah macam hybrid lah, manusia, mungkin dia, gabungan manusia dengan binatang lah begitu. Dia nampak macam muka raksasa lah, tapi dia berkelakuan seperti manusia lah. Sebab dia kata seorang raksasa. Dia macam hybrid lah, haiwan dengan binatang, haiwan dengan manusia lah macam tu. Okey. Sang beruang, sang seladang, sang harimau dan sang badak tidak berjaya menjaga ikan hasil tangkapan mereka lantaran ancaman raksasa tersebut. Okey, jadi antara watak yang kita boleh dilihat yang terlibat dalam proses tradisional ini adalah yang pertama, watak utama itu sendiri, pelanduk ataupun Tuan Syekh Alam di Rimba, sang beruang, sang seladang, sang harimau dan sang badak. Jadi 5 watak ini yang menonjollah dalam cerita cerita binatang tersebut. Okay, kita teruskan. Okey. Dikatakan bahawa sang beruang, sang seladang, sang harimau dan sang badak tidak berjaya menjaga hasil tangkapan disebabkan ancaman tersebut. Okey, jadi maksudnya di sini semasa mereka mencari ikan yang dalam sungai, tiba-tiba raksasa itu dia muncul daripada sungai. Dia timbullah
dia timbul daripada air sungai dan kewujudan ataupun kedatangannya mengejutkan masyarakat binatang tersebut yang berada pada ketika itu, terutamanya watak-watak yang saya sebutkan. Okay, lantas mereka melarikan dirilah untuk menyelamatkan daripada diganggu oleh raksasa tersebut. Okey. Watak sang badak yang sudah tewas itu menipu rakan-rakannya dengan mengatakan bahawa dirinya cedera kerana berlawan dengan raksasa. Tapi sebenarnya tidaklah. Kerana di situ dapat dilihat bahawa sang badak ini seekor haiwan yang menipu. Okey. Jadi kita boleh dapat pengajaranlah di situ bahawa kita jangan menipu, ya. Okey. Serupa-rupanya sang badak dia cedera bukan disebabkan kerana dia berlawan dengan raksasa, tapi tercangkuk onak dan duri ketika berlari menyelamatkan diri daripada raksasa. Maksudnya dia terlanggar, kemudian tersepitlah ataupun dicederakan oleh tumbuhan tajam itulah, lantas menyebabkan kecederaan ataupun luka-luka di sekitar badan sang badak tersebut. Tapi disebabkan dia memang ataupun mungkin dia tidak mau dilihat bahawa dia seorang yang penakut, dia pergi menipulah dengan rakan-rakan lain, termasuklah si pelanduk, bahawa kononnya dia cedera disebabkan dia berlawan dengan raksasa, bukan yang sebaliknya lah. Yang sebaliknya itu cerita dia lain lagi, ya. Okey. Kemudian masyarakat binatang pun meminta pertolongan daripada pelanduk jenaka, iaitu Sheikh Alam di Rimba. Jadi di sini kita boleh dapat melihat peranan pelanduk ataupun Sheikh Alam di Rimba, bagaimana dia boleh menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh rakan-rakan tersebut. Bukan saja sang badak, haiwan-haiwan lain seperti sang beruang, sang seladang dan sang harimau, mereka sudah cuba untuk mencari penyelesaian, tapi gagal sama juga seperti sang badak. Okay, even harimau yang terkenal dengan sifat kegarangan tersebut tidak dapat menewaskan ataupun tidak dapat mengalahkan ataupun tidak dapat mencari penyelesaian bagaimana untuk menghadapi ancaman raksasa. Kerana sang harimau ni juga dia takutlah, dia takut dengan sang raksasa yang lebih besar badan daripada dia. Makanya semua diserahkan kepada pelanduk jenaka ataupun Tuan Sheikh Alam di Rimba untuk mencari penyelesaian. Di sini kita dapat lihat bahawa pelanduk ini digambarkan sebagai seorang seekor binatang atau haiwan yang memiliki kebijaksanaan yang tinggi, sama seperti dengan sang kancil. Okey, seterusnya. Okey. Setelah pelanduk jenaka mendengar keluhan dan kerisauan daripada masyarakat binatang di sekitarnya, dia meminta selama tempoh 7 hari untuk dia berangkatlah ataupun pergi melawan raksasa. Jadi dalam 7 hari tersebut dia kena memikirkan cara bagaimana untuk menghadapi ancaman raksasa tersebut, kerana raksasa itu sudah mengganggu ataupun sudah berada di tempat mereka tinggallah bersama-sama, kerana di hutan rimba itulah yang menjadi sumber rezeki bagi mereka untuk meneruskan kelangsungan hidup. Tapi sekarang adalah tentang kemunculan raksasa yang telah mengganggu kehidupan mereka. Makanya sang pelanduk dia meminta kepada seluruh masyarakat di hutan rimba untuk memberikan masa kepadanya selama 7 hari untuk mencari solusi ataupun penyelesaian untuk melawan raksasa tersebut. Jadi setelah genap 7 hari tersebut, pelanduk jenaka pun pergi ke tempat raksasa. Pelanduk jenaka mengajak masyarakat binatang menangkap ikan sebanyak yang boleh. Okey, ini kerana untuk menarik perhatian raksasa tersebut keluar daripada air sungai tersebutlah. Kerana raksasa ni dia tinggal dalam air di sebatang sungai yang berdekatan dengan tempat mereka lah. Okay, pelanduk jenaka pula sementara pelanduk jenaka dia mengajak ataupun sedang semasa masyarakat binatang pergi menangkap ikan di sungai sebanyak yang boleh. Okey, pelanduk jenaka pula membuat simpai yang diperbuat daripada rotan. Okey, simpai itu adalah satu benda yang melilitkan badan dengan menggunakan rotan.
Okey, rotan tu kita dapat daripada mana? Daripada kayu lah. Okey, kalau bila badan dililit kayu, semestinya akan merasa sakit lah. Dan juga akan menyebabkan semput. Kerana ikatan yang terlalu kuat, di samping bentuk fizikal kayu itu yang yang besar, maka ia akan boleh menyebabkan berlakunya kematian lah sekiranya simpai tersebut dia diikatkan di sekitar tubuh badan lah. Okey. Jadi berbalik semula kepada cerita hikayat pelanduk jenaka ini. Okey, si pelanduk jenaka membuat simpai yang diperbuat daripada rotan. Okey, pelanduk telah mengarahkan rakan binatang yang lain menyembunyikan diri sementara pelanduk pula menunggu ikan yang sedang dimasak. Okey, jadi strategi mereka sini untuk mengalahkan raksasa berdasarkan daripada idea yang diberikan oleh pelanduk tersebut. Okey, selama 7 hari itu, pelanduk dia mencari penyelesaian kan. Okay, then dia pergi membawa rakan-rakan ataupun penduduk-penduduk binatang tangkap ikan seperti biasa untuk menarik perhatian raksasa itulah keluar daripada air sungai. Okey, jadi sementara masyarakat ataupun penduduk binatang menangkap ikan di sungai, pelanduk pula membuat simpai yang diperbuat daripada rotan. Jadi setelah penduduk-penduduk binatang itu telah menangkap ikan, mereka diarahkan untuk pergi menyembunyikan diri di semak-semak lah kan, di semak-semak. Sementara pelanduk cuba untuk memancing kedatangan raksasa itu keluar dengan memasak ikan berhampiran dengan sungai. Okey. Apabila raksasa datang, pelanduk pun membuat hela dan menipu raksasa menggunakan simpai yang kononnya boleh mengubati masalah sakit-sakit di badan. Jadi raksasa ini tidak tahu sebenarnya dia akan dibunuh dengan menggunakan simpai yang diperbuat daripada rotan tersebut. Jadi pelanduk ini dia menipulah dengan penuh bijak bahawa dengan menggunakan simpai yang ada ini, dia macam ada mencadangkanlah kepada si raksasa itu untuk gunakan simpai. Dikatakan simpai itu adalah sebagai mujarab lah, ubat yang boleh dapat merawat sakit belakang. Jadi dia harus kena melilitkan badan tali-tali simpai itu di sekitar badan, kemudian ikatkan. Kononnya selepas dibiarkan lama, dari segi struktur tubuhnya itu dapat dipulihkan semula seperti biasa. Tetapi sebenarnya tidaklah, kerana pada akhir cerita tersebut raksasa terperangkap dengan simpai yang dipasang di badannya. Jadi dia sendiri yang terpasanglah sambil itu dipandu oleh pelanduk, sebab mungkin pelanduk itu raksasa itu tidak sampai mengikat di bahagian belakang badan. Jadi pelanduklah yang pergi berbuat demikian. Okey. Jadi setelah jadi dalam keadaan begitu, barulah raksasa itu menyedari bahawa dia tertipu. Dia cuba untuk berlawan ataupun dia macam membalas dendam lah begitu kan. Tetapi sudah terlambat kerana badannya sudah pun dipasang terus dengan begitu ketat oleh simpai tersebut. Jadi jadi raksasa terguling ke tanah. Jadi penduduk pun mengambil kesempatan mencakar mata raksasa tersebut sehingga buta. Raksasa telah menjerit kesakitan dan jeritan berkenan telah menyebabkan seluruh masyarakat rimba terkejut. Jadi at the end cerita itu pun sudah berakhirlah. Sudah berakhir di situ dengan keamanan mereka dikembalikan semula ataupun mereka dapat hidup secara normal lah seperti biasa setelah dibunuh raksasa tersebut oleh si pelanduk. Okay, setelah raksasa dapat dikalahkan, maka amanlah seluruh penduduk rimba dan dapat bermain-main di Sungai Tinam. Jadi Sungai Tinam itu adalah tempat di mana berlakunya peristiwa masyarakat binatang pergi menangkap ikan untuk persediaan makanan, sama juga semasa waktu kedatangan raksasa tersebut. Okey, selama tempoh 7 hari itu, selepas tu pelanduk itu dia pergi suruh binatang-binatang pergi tangkap ikan di sungai. Okey, kemudian si pelanduk sengaja masak di berdekatan dengan Sungai Tinam untuk menarik perhatian kedatangan
si raksasa lah. Okay? Kemudian raksasa itu betul mereka macam face to face lah dengan pelanduk. Okay? Kononnya dia berikan bahawa simpai itu dapat memulihkan kesakitan badan dan dia tertipu. Okay? Dan kemudian telah dibunuh pada akhir cerita tersebut. Okay, korang boleh baca dekat boleh baca dalam buku Permata Sastra Melayu. Okay? Banyak penceritaan secara lebih terperinci lah, walaupun dia menggunakan bahasa Melayu tradisional, tetapi keseluruhannya ada mengandungi juga beberapa perkataan atau frasa yang boleh kita faham secara jelas. Jadi kita boleh dapat membentuk satu maksud bahawa penceritaan ini berlaku melalui penulisan yang secara lanjut lah yang terdapat dalam cerita binatang tersebut. Okey, jadi itu sajalah untuk sesi kelas kita hari ini. Okey, sebenarnya kita ada lagi sambungan tapi kita akan sambung nanti pada minggu hadapan. Jadi untuk hari ini kita akan kita sedang pelajari yang konsep yang penting-penting lah. Sebenarnya ia akan membantu jugalah korang untuk buat persediaan peperiksaan. Okey, tapi memandangkan 8 minit kan. Sepatutnya perancangan kita adalah untuk membuat ulang kaji. Okey, since korang punya exam pun dah semakin dekat, tapi kita terpaksa buat lagi satu sambungan. Okey, di minggu yang seterusnya. Okey, kita akan lihat dari segi tema dia, soalan dan sebagainya lah. Jadi untuk hari ini kita sudah belajar tentang maksud cerita binatang. Okay, apakah ciri-ciri cerita binatang, fungsi cerita binatang. Kita pelajari tentang sinopsis yang kita bacalah secara ringkas dia. Okey. Jadi itu sahaja untuk sesi kelas kita pada hari ini. Okey, kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Okey, terima kasih Nisa ada tulis tadi lah kan. Okey, dan juga terima kasih Liza atas kehadiran kelas kita pada hari ini. Kita akan jumpa lagi pada minggu yang seterusnya. Terima kasih dan selamat malam.